Tak apa. Terus. Knife dah. Alamak. Alamak. Saya bicara online. Dan ini sebagai host. Dengan yang ada di Arsyad itu. Orang lama di Mekah tu. Ada. Orang lama tu di Mekah. Tak di Perak tak? Boleh ada balik ke Perak. Bro. Ji. Tak. Boleh mula dah, insya-Allah. Ya. Oh, sementara tunggu ustaz kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian di mana sahaja kita berada, didoakan dalam selamat berkat hendaknya. Malam ini kita dah penghujung bulan Syaban, berapa hari Ramadan. Kami mengucapkan selamat menyambut bulan puasa dan istiqamah majlis ilmu di bicara online kita, hidup berilmu, teguh beragama. Malam ini kita bersama dengan Ustaz Haji Farid Aulia yang dah dalam perjalanan ke konti bicara online. Saya kira mungkin hujan tu yang jadi terlewat sikit di tengah jalan. Apapun didoakan sidang penonton sekalian di mana sahaja kita berada, istiqamah majlis ilmu di bicara online kita. Baik, kita bersama malam ini dengan Cikgu Fariza kita. Cikgu Fariza untuk rakan-rakan yang perlukan bahasa isyarat dan juga yang dah Haji Arsyad yang dah pun berada di konti kita. Seperti biasa yang dah ada sesuatu untuk diperkatakan yang dah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi bicara online hari ini 8 Mac 2024 bersamaan dengan 28 Syaban. InsyaAllah kita lagi 2 hari akan menyambut bulan Ramadan. InsyaAllah untuk makluman penonton semua, InsyaAllah untuk besok pagi kita akan ada tadabbur Al-Quran di mana pentadbur besok ialah Dr. Profesor Zulkifli Muhammad Yusof daripada UM, dan qori kita besok ialah qori Ustaz Aiman Ridwan, bekas qori Malaysia, bukan qori Malaysia sebelum ni. InsyaAllah besok juzuk pertama daripada Al-Quran untuk kita teruskan selama 30 hari untuk sehingga ke juzuk yang 30 insyaAllah. Dan bicara online juga kita akan bermula pada 5.30 petang, bermula esok juga, dan agar kita dapat bersama insyaAllah bersama besok insyaAllah kita akan bersama dengan Datuk sendiri insyaAllah dengan tetamu undangan untuk malam esok, petang esok insyaAllah. Dengan itu, dengan malam ni kita serahkan kepada Datuk untuk meneruskan bicara online insyaAllah. Baik, terima kasih Ayanda Cikgu Fariza, rakan-rakan penonton di mana sahaja kita berada. Saya masih lagi di Masjid Tengku Kelana Jaya selepas program ceramah ambang Ramadan. Di malam ini kita sambung dengan konti bicara online. Juga kita nak bicarakan sedikit sebanyak tentang Ramadan dan puasa. Bila sebut Ramadan, sidang penonton sekalian, dia tak lain tak bukan maknanya ialah batu yang dipanah terik matahari. Maknanya batu ni kalau kena panah dipanas terik,
dia sampai melecurlah kaki kita kalau kita terpijak tak pakai lapik kaki tu, selipar kasut tu. Jadi begitulah yang dikatakan oleh Allamatul Sya'rawi, satu alim besar dalam bidang tafsir. Katanya sebagai satu kiasan bahawa orang berpuasa ni dosa dia bakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat dia puasa yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya. Dan puasa ni pula ibadat yang utama selepas ibadat solat. Bagaimana kita maklum dalam Isra' Mi'raj, bila sebut tentang solat, belum Isra' Mi'raj tu Nabi kita sudah solat. Begitu juga sebelum puasa yang 30 hari bulan ni, Nabi SAW sudah puasa. Sudah puasa. Dan kita dengar ibadat puasa ni bila Allah kata kama kutiba 'alal ladzina min qabli. Bagaimana orang sebelum kamu pun puasa, maka ahli tafsir kata orang sebelum kamu puasa tu ialah Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya ibadat ini sudah lama, sejak zaman Nabi Nuh, betul. Cuma satu perkara yang perlu kita perhati di sini, lama yang Allah guna dalam kefarduan puasa, ibadat puasa ni dan juga ibadat solat ialah kalimahnya kaf ta ba. Kalau kita eja kutiba, tu yang Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan padamu puasa tu sebagaimana kamu orang sebelum kamu pun wajib juga puasa. Apa yang hendak kita sebut secara ringkas di sini sementara tunggu panel kita Ustaz Farid bersama kita, kalimah kutiba ni biasanya digunakan pada satu benda yang menunjukkan mustahab ataupun penting. Ini antara syarah yang dihuraikan oleh para ulama. Sebab tu bila disebut kutiba, kalau nak terjemah betul-betul kutiba ni, kita kena terjemah ditulis. Jadi maknanya dia akan jadi wahai orang beriman, ditulis kepada kamu ibadatnya puasa. Sebagaimana ditulis kepada orang sebelum kamu, kena puasa juga. Jadi kalimah kutiba ni kalau kita tengok, dia ada juga pada ibadat solat. Sebab tu Al-Quran bila sebut solat, Allah kata apa dia? Ya ayyuhalladzina innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban. Kitaban bagi solat, kutiba bagi puasa. Jadi nak katanya kalimah kitaban, kutiba yang asal kata asalnya daripada kalimah yang sama kaf ta ba tu, dia membawa erti ibadat ni sangat besar dan sangat mustahab. Dan bila disebut seperti orang dulu pun puasa, orang dulu puasa ni kata ulama tak lain tak bukan ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi atas dasar itulah kalau kita tengok ibadat puasa yang kita nak buat dalam 2-3 hari lagi ni beberapa sekalian adalah satu ibadat yang sudah lama dari segi sejarahnya Nabi, dan juga satu ibadat yang begitu besar sehingga dikaitkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Baik. Perkara kedua yang kita nak sebut tentang puasa ataupun bulan Ramadan ni juga iaitulah puasa. Dari segi makna mudah dia ya cikgu dan juga sidang penonton sekalian, dia membawa makna tahan. Ni satu kesimpulan yang mudah nak faham lah daripada kalimah puasa tu, iaitulah tahan. Kenapa kita kata tahan? Maksud tahan di sini awak tahan semua benda. Mata awak tahan, telinga awak tahan. Menunjukkan apa dia? Bila kita tahan, jadilah mata kita tu mata yang berpuasa. Sebab kita tahan dan seluruh anggota yang kita tahan itu dipanggil anggota yang berpuasa. Jadi takrifan ini sebenarnya dia menepati apa yang disebut oleh Nabi SAW dan kita faham secara mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah kita faham sebaliknya. Apabila Nabi kata ramai orang puasa tu ramai, tapi yang mereka dapat hanya yakni lapar, wal atash dan juga dahaga. Soalnya kenapa mereka dapat lapar dan dahaga saja Cikgu Fariza tu, sidang penonton sekalian?
Sebabnya tak lain tak bukan kerana mereka tidak tahan. Itu yang saya kata tadi, nak faham mudah puasa ni ialah kita tahan. Jadi bila dia tak tahan, maka hanya yang dia dapat, kata Nabi SAW, ialah lapar dan juga dahaga. Jadi atas dasar itu, maksud puasa secara umumnya kata sebahagian ulama ialah awak tahan sungguh-sungguh untuk mendapatnya pahala di sisi Allah daripada ibadat puasa yang Allah perintah itu. Tetapi dari segi syarak, ulama kata bila sebut puasa ni kena ada 3 benda baru dipanggil puasa, Cikgu Farizah, sedang penonton sekalian. Pertama ialah awak tahan diri daripada perkara batal puasa. Kedua, tempoh awak tahan diri itu bermula daripada terbit fajar, yakni subuh lah, sampai terbenam matahari, yakni maghrib. Dan ketiga, awak sertakan dengan niat. Niat. Jadi kalau ada 3 komponen ni, sidang penonton sekalian, baru dipanggil puasa. Dipanggil saum, dipanggil siyam, puasa. Tetapi kalau kurang salah satu daripada 3 perkara ini, tidak dipanggil puasa. Contohnya kita dah tahan diri daripada perkara batal puasa, bermula subuh tadi sampai maghrib, tapi kita lupa nak niat. Dan kita tahu niat bagi puasa wajib ni mesti sebelum terbit fajar, melainkan puasa sunat. Dan 3 komponen ini, Cikgu Farizah, sedang penonton sekalian, baru kita dipanggil kita berpuasa. Kita berpuasa. Baik. Satu perkara saya teringat dalam nas Al-Quran, dia ada sebut gini juga. Maksud puasa ni kadang diambil daripada nas Al-Quran, perkataan Sayyidatina Maryam ketika ditanya oleh Bani Israel, mengapa dia tu pregnant, tak ada suami, tak berkahwin, sedar-sedar mengandung. Maka ada kalimah sauma digunakan di situ yang merujuk kepada puasa, tetapi membawa makna yang berbeza sikit. Apa kata Allah? Bila Bani Israel datang jumpa Maryam, nak tanya kenapa awak pregnant walaupun tak ada suami, maka Maryam jawab Quran rakam. Kata Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan, yang salah satu nama Tuhan itu ialah Ar-Rahman, untuk sawma, berpuasa. Ya, sawma, yakni saum, berpuasa. Berpuasa di sinilah ialah diam, tak bercakap, tak nak jawab apa-apa yang Bani Israel tanya. Jadi atas dasar itu, itulah maksudnya puasa dan maksudnya Ramadan. Jadi Alhamdulillah, kita dah pun bersama dengan adinda saya tu, Ustaz Haji Farid Abu Aulia tu. Apa khabar adinda, ada di mana tu? Allahu Akbar. Untuk diri kita, Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Ada di rumah daripada kuliah tadi. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami bicara online tunggu. Adinda saya tunggu. Kerana jemaah katanya ramai tu untuk menyambung pengajian kita malam ini. Allah. Jadi tadi kita dah mukadimah sikit tentang puasa, mengambil berkat puasa. Jadi konti kita nak terus bersama dengan adinda untuk kita sambung pengajian kitab kita pada malam ini. Faliyatafadhal mashkura. Silakan adinda. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'ansir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, yang saya hormati, yang berbahagia Ustaz Datuk Rashidi kita atau Ustaz D kita, Kekanda. Dia panggil adinda, saya panggil Kekanda lah. Alhamdulillah, yang selaku moderator kita pada malam yang penuh barakah ni, ayahanda kita Tuan Haji Arsyad,
selaku penyelaras bicara online kita. Alhamdulillah, Cikgu Fariza dan semua jemaah yang ada pada malam yang penuh barakah ni, yang sama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu kita walaupun secara atas talian, namun inna amalu biniat. Dengan niat ini kita mudah-mudahan dapatlah juga pahala kita duduk dalam taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT meneruskan perbahasan kita dalam kajian kitab Hakikat Kehidupan, syarah kepada kehidupan. Syarah kepada kehidupan bersandarkan kepada ataupun kaedah yang digunakan dalam kita nak mensyarahkan atau dalam kita nak mengupas kehidupan adalah bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Dia sebut sifat wajib bagi Nabi SAW yang termasuk dalam perbahasan iman. Iman, yakni beriman pada Nabi dan Rasul. Yakni kita beriman kepada sifat wajib bagi Nabi SAW itu ada 4, yakni siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Adalah susunan terjemahan hakikat kehidupan ini ijtihad tahqiq daripada almarhum Datuk Seri Abu Sandin Al-Hafiz hafizahumullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di kalangan orang yang beriman salih, dia masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Beliau telah mentahqiqkan kedudukan pada susunan 4, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Fatanah nombor 3, tabligh nombor 4. Kalau ikut kepada perbahasan kita dalam perbahasan iman, yakni perbincangan tentang sifat wajib bagi Nabi SAW itu, tabligh nombor 3, fatanah, ya tabligh nombor 3, fatanah nombor 4. Tapi kita tidak, dalam ijtihad kita tabligh, fatanah, soft, fatanah nombor 3, tabligh nombor 4. Baik, kenapa kita bawa pendekatan kaedah kepada syarah kehidupan ini jemaah sekalian? Mari kita buat murajaah sikit. Dalam kita buat ulang kaji, murajaah kepada melihat kepada kehidupan itu sendiri. Yang mana kehidupan ini, kalau kita lihat mutaakhir ini, apatah lagi pada akhir-akhir ini, kepincangan, kekalutan, kekeliruan, konflik demi konflik yang berlaku, bertalik arus. Yang mana seakan-akan ianya itu menunjukkan bahawa adakah ini kehidupan yang kita nak lalui, sedangkan kita ni nak hidup dengan keadaan aman, tapi bagaimana dengan situasi yang berlaku depan matahari ni? Kalau kita tengok di Gaza, di Palestin, bagaimana keadaan nasib saudara kita di sana, di Rafah sekarang ni, di Gaza pun dah ni, Masya Allah, kadang-kadang kita tak tahu nak cakap dah kan. Nyawa tu dah macam gitu dia buat ni. Belum lagi kita tengok bagaimana konflik hari yang berlaku, pergaduhan yang dianggap biasa. Gaduh tu biasa. Contoh suami isteri bergaduh tu biasa. Sehingga jadi topik yang baru biasalah kita bergaduh, biasalah. Isteri cakap benda, sedangkan kalau ikut kepada susun atur dia, tata cara ataupun kaedah kehidupan beringkut kepada yang hak. Nak angkat muka pun tak boleh kan tak? Ikut kita muhimah tu, nak cakap pun dia tak izin. Tapi isteri sekarang yang tak ikut kepada hakikat, dia nak cakap ikut dia suka lah. Kadang dia mengajar suami, abang diam. Abang cakap gini. Dia nak minta maaf, sedangkan ciri isteri solehah tu dia salah ke tak salah ke, dia minta maaf. Kalau ikut indikator minta maaf tu, tak tahulah berapa orang yang diiktiraf. Memang kalau suami dia nak anggap isteri dia solehah lah. Tapi yang nak dikira solehah tu di sisi Allah. Nabi dah bagi kriteria, bukan suami soleh. Hadis yang ikut yang ada kriteria tu isteri solehah. Dia tak ada istilah hadis suami soleh. Kalau ada memang kita akan highlightkan. Tapi yang di-highlightkan isteri solehah. Isteri solehah ni memang kalau dilihat petang penyejuk mata. Bila mata tengok muka penyejuk, mulut dah tentu dah. Ni kadang-kadang dia tak kira dah. Dia cakap dia salah tak salah, dia tak kira dah. Inilah kehidupan. Kehidupan yang mana benda jadi buruk, jadi biasa. Tak usah cerita yang dosa-dosa yang memang ini haram ni, ini yang melanggar syariat. Dia terang-terang lah tu. Dosa-dosa yang zahiriah kita nampak ni. Yang membawa kepada derhaka. Anak derhaka, isteri derhaka,
Dia jadi normal. Jadi perkara biasa, orang buat konten gelak-gelak je. Malah nak minta maaf tu benda yang bukan senang, benda susah. Tunggu raya, tengoklah, tunggu dah bergaduh-gaduh, menangis-nangis pun dah minta maaf. Jadi kehidupan ni kalau tengok betul-betul, itulah dia. Dan ada tak dalil perbahasan tentang keadaan kehidupannya seperti itu? Ada. Ketika Allah nak jadikan manusia. Ini dalam perbahasan kita murajaah. Dalam sifat yang pertama, siddiq. Dalam siddiq kita jumpa perbahasan ni. Yang mana kita nak cari balik kebenaran. Kita nak syarah balik hidup ni bersandarkan yang benar, yang hak. Bila yang benar, kita kaji balik daripada permulaan kejadian manusia, iaitu kisah Nabi Adam AS. Kalau ikut Al-Quran, Nabi Adam AS manusia pertama yang dijadikan oleh Allah SWT. Dan itulah Nabi yang pertama dan yang wajib kita imani. Nabi Adam AS, yang mana sebelum Allah SWT nak menjadikan Nabi Adam AS, malaikat dah bertanya kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti kejadian manusia ini akan terjadinya permusuhan, kerosakan, sehingga wa yasfiku dima, berbunuh-bunuh, pertumpahan darah. Tak cukupkah kami ni yang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Tak cukupkah kami yang bertasbih, bertahmid kepadamu? Nah, maka ada dalil dalam Quran dan suratul Baqarah ayat 30 jemaah sekalian. Kemelut kejadian manusia ni telah pun dikenal pasti sebelum lagi daripada kejadian Nabi Adam AS. Kalau dibiarkan keadaan hidup itu tanpa ada perbincangan, maka begitulah. Sebab itu hidup yang mana tidak dibawa kepada mencari kembali titik temu ataupun titik mula ataupun mencari hikmah dia, macam itulah jadinya. Sebab apa? Sebab ketika malaikat berkata begitu, Allah tidak menafikan. Allah jawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku ketahui. Bermaksud keadaan suratul Baqarah ayat 30 itu, Allah SWT tidak menafikan situasi itu dalam pengetahuan Allah. Dan kalau lihat sekarang ini memang realiti pun berlaku. Dan ketika Allah SWT mengeluarkan Nabi Adam AS dan Iblis laknatullahi alaih, Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah jemaah sekalian, ayat wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ayat berapa saya cari sekejap. Fa'adzallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, ayat 32 Al-Baqarah 32. Ketika Allah SWT berkata, tadi ayat 30, minta maaf 36, ayat 35 Allah kata kepada Nabi Adam AS bermulut ke mulut. Ini kita sedang buat ulang kaji mas sekalian, ulang kaji, dan kita nak talikan balik tentang perjalanan hidup sekarang dan kenapa kena kaji kehidupan ni. Itu maksud ni. Kita buat murojaah agar kita jelas hala tuju perbahasan ni. Okey. Baik. Dalam surah Al-Baqarah 35 Allah beritahu kepada Nabi Adam AS, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ketika Nabi Adam AS dah jadikan tadi, kemudian Allah jadikan Nabi Adam dan Siti Hawa dan isterimu, dan duduklah dalam syurga, makanlah dari makanan sepuas-puasnya, kata Allah. Apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Yakni itulah pohonnya Allah mengatakan jangan dekat. Buah khuldi itu. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Maka di situ Allah rakamkan dalam suratul Baqarah 36. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Memang akan berlaku nanti setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Bayangkan.
Kejadian Nabi Adam AS dengan Siti Hawa, dia duduk dalam syurga dah. Dah duduk dalam syurga, kemudian kata Allah, turunlah kamu, yakni Nabi Adam AS dengan Siti Hawa dan juga dengan Iblis. Turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni sampai masa mati. Makna kata, kita turun saja kat dunia ni jemaah sekalian, Allah dah tentukan akan satu pihak jadi musuh. Sebab tu orang kata apa, tak senang kita dibuatnya. Nak senang pun orang tak suka, buat baik pun orang cakap, buat buruk pun orang cakap. Lagi sekali buat buruk je lah, memang tak cerdik lah orang macam tu. Dia ikut orang. Walhal memang itu realiti yang berlaku dalam hidup kita, memang akan bertembung dengan musuh. Musuh ni memang akan sebahagian kamu. Dan kata Allah dalam ayat yang lain, saya lupa ayat berapa, tapi Allah bagi tahu anak isteri juga akan boleh jadi musuh. Al-mal wal banun, anak dan isteri, harta yang boleh jadi musuh kamu. Boleh jadi musuh. Okey, baik. Maka di situ menunjukkan keadaan hidup ini dalam keadaan yang tidak stabil sebenarnya. Sebab satu pihak akan bermusuh. Dia kalau semua orang kata tak ada musuh ni, stabil lah hidup kita. Jadi di satu pihak ada yang opponent, di situ kita kena buat sesuatu. Dan musuh ini dia akan mengajak kepada kebatilan. Itulah musuh yang utama, itulah Iblis, laknatullahi alaih. Itulah musuh yang menjadi dendam utama, dendam kesumat Iblis. Baik, maka Iblis bersumpah dengan nama Allah. Qala fa bi'izzatik, surah As-Sad ayat 82-83. As-Sad 82-83. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata Iblis, qala fa bi'izzatik, dengan keagunganmu. Nampak? Iblis, apa kata Iblis, tak kerti nak sebut nama Allah. Puji Allah lagi ada. Iblis kata apa? Aku akan sesatkan semua cucu cicit Adam, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas atau yang terpilih. Baik. Maka di sini jemaah sekalian, peristiwa ini berlaku dalam kehidupan kita. Yakni bila kita diturunkan, yakni Nabi Adam AS dan Siti Hawa diturunkan, kita dihidupkan di atas muka bumi ini, maka kita berada di gelanggang ataupun di pentas ataupun di lapangan gelanggang yang membawa kepada battle, pertembungan jemaah sekalian. Antara hidup dan mati bertembung, antara hitam dan putih. Dan di sini kalau tengok surah Al-Baqarah 36 ini, bertembung dengan musuh. Kita akan bertembung dengan musuh. Baik dan buruk ni akan berlaku pertembungan. Maka di situ bagaimana kita nak menghadapi situasi ini? Bagaimana? Lalu kita bercakap dengan agama, Ustaz, kita hadapi. Ya, bagaimana agama itu menjadi berperanan ataupun bagaimana agama itu berperanan, yakni Islam, dalam kita nak berhadapan dengan hidup yang memang terang-terang akan berhadapan dengan masalah tadi. Masalah apa? Musuh. Maka disitulah bila sebut tentang berhadapan dengan situasi yang mengancam kita, maka kita kena ada kaedah, ada cara dalam berhadapan dengan masalah persoalan musuh kehidupan kita. Baik. Maka disitulah kita bawakan perbincangan soft, sidik, amanah, fatanah, tabligh. Dan kita masih membincangkan pada fasa soft, sidik, benar, jujur. Dan kita telah pun membincangkan bagaimana kita nak mulakan hidup dalam perbahasan hidup kita ini. Kita telah pun membincangkan kejadian diri manusia itu adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Diri menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana boleh tahu diri ini menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah?
Di sinilah cari kebenaran tadi. Bila bermula hidup dengan yang benar, maka kebenaran akan memimpin perjalanan hidup kita. Bukan kita memimpin perjalanan hidup dengan hanya tengok keadaan, dengar kata orang, bangkit dari kecewa, dengan tangisan. Bukan. Kita ni kalau ikutkan perjalanan, perbahasan hakikat kehidupan ni jemaah sekalian, dia akan keluar satu, panggil apa? Kaedah. Kita tidak akan belajar dengan kegagalan sebenarnya. Orang dengar, macam mana tu Ustaz? Padahal kita ni kan banyak kali silap. Ya. Tapi kita tidak disuruh belajar dengan kegagalan. Habis tu, kita disuruh belajar dengan kebenaran. Ada satu, orang kata apa? Kata-kata motivasi lah. Kan? Kehidupan ni biasa, kalau cerita buat kehidupan, adalah kata-kata motivasi nanti kita jumpa. Dia kata hidup ini akan bertemu ujian. Ujian dalam peperiksaan berbeza dengan ujian dalam kehidupan. Dia kata. Ujian dalam peperiksaan, kita kena belajar dulu, baru kita jawab peperiksaan. Tapi ujian dalam kehidupan, kita kena dulu baru belajar, kata. Dia kena melalui dulu baru belajar. Nampak macam betul, tapi sebenarnya tidak, jemaah sekalian. Sama juga, macam mana setiap ujian, malah kita kena ambil contoh, tamsilan. Bila sebut ada ujian, maka kita kena persiapkan diri untuk berhadapan dengan ujian. Dengan apa? Dengan ilmu lah. Kita kena belajar. Sebab tu talabul ilm faridatan 'ala kulli muslimi wa muslimat. Sebab tu ilmu itu menjadi fardu. Menjadi tuntutan. Bermakna kalau sebut tadi, Al-Quran itulah kebenaran. Belajar daripada kebenaran yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fath ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan huda, yakni petunjuk Allah, hidayah Allah, wa dinil haqq, dan agama yang benar. Liyuzhirahu ala dini kulli, dan Allah akan angkat kepercayaan Islam, agama ini lebih tinggi daripada yang lain. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi. Baik, maka hidup ini mesti terpimpin oleh kebenaran. Jadi kita kena letakkan kebenaran. Bila sebut ikut kaedah siddiq, alhamdulillah kita letakkan benar dekat depan. Kita tak nak mandai-mandai. Jadi bila sebut tentang kebenaran, rujuk pada Al-Quran, Kejadian Manusia, surah Ar-Rum ayat 20. Memang tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan kita, Allah jadikan alam semesta ini sebagai dalil pembuktian bahawa tanda-tanda kewujudan dan kebesaran Allah. Bukan nak menunjukkan diri kita ni hebat. Bukan nak menunjukkan kita ni kuat. Tetapi kita nak bagi tahu bahawasanya kita ni ada kerana adanya kekuasaan Allah. Kita tidak boleh berdiri sendiri. Ini kena kaitkan dengan pengajian tauhid. Sebab tu dalam kehidupan ini juga teras dia, asas dia, foundation dia adalah tauhid. Kalau agama asas dia adalah tauhid, awaluddin ma'rifatullah, maka begitu juga dengan kehidupan. Kehidupan asasnya adalah mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia itu adalah untuk menyembah Allah, bil makna untuk mengenal Allah. Tidak akan sempurna mengenal Allah itu tanpa dengan ilmu. Ilmunya membawa kita untuk belajar dengan kebenaran. Jadi disitulah kita melihat balik bahawa sebenarnya kita ini adalah untuk membesarkan Allah. Takbir, bukan takbur. Perbincangan kita lepas. Iblis dia takbur. Aba was takbar. Iblis gagal terus. Beramal banyak. Tetapi tidak ada ilmu pada dia. Iblis hanya banyak beramal. Tapi tidak berilmu. Kerana ilmu ni Allah taklifkan mula-mula pada Nabi Adam AS. Jadi Iblis ni dia kena respect waktu tu untuk dapatkan ilmu. Tapi waktu tu dia sombong sebenarnya. Apa hal pula aku nak menuntutkan dia ibarat macam itu. Dia ni siapa? Ana khairu minhu. Aku lebih bagus daripada dia. Kenapa pula aku nak hormat dia?
Daripada situlah sifat aba menentang, wastakbar, sombong. Jadi kejadian manusia dan jin ni memang adalah untuk mendapatkan kepada kebenaran, lalu kebenaran telah ditemui yang bahawasanya yang benar hanya Allah, maka diri kita ini, hidup kita ini adalah bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Ad-dalil, dalilu ala wujudi, kewujudan, dalil terhadap kewujudan kekuasaan Allah Ta'ala. Baik. Maka di situlah kita akan nampak jalan hidup kita. Ada jalan yang kita mengenal Allah melalui jalan susah. Ada jalan yang kita mengenal Allah melalui jalan senang. Nikmat baik, nikmat buruk. Bagi contoh. Allah jadikan kita ini penuh dengan kenikmatan. Dunia ini Allah nisbahkan kepada mata kesenangan. Tapi Allah letakkan dunia dalam perbahasan kita yang lepas pun kita dibincangkan. Dunia ini kesenangan, tapi kesenangan yang mata'ul ghurur, penipu. Senang tu jalan mudah. Jalan mudah. Apabila Allah berikan, kita cerita dalam mudah dulu. Apabila Allah berikan kemudahan, kenikmatan, rupa bentuk kehidupan yang padanya itu kulu wasrobu, makanlah, minumlah apa yang engkau kehendaki. Macam Allah kata dekat Nabi Adam alaihissalam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa yang kamu nak makan di muka bumi ini. Wala taqraba, jangan satu benda. Apa larangan yang paling besar yang Allah larang kita untuk hamba-hambanya itu adalah larangan la tusyrik billah. Sebagaimana Luqmanul Hakim Allah rakamkan dalam surah Luqman, yang mana menasihatkan kepada anaknya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat berat. Dan suruhan, tadi larangan, suruhan itu atas manusia adalah untuk warabbaka fakabbir, yakni membesarkan Allah. Maka bila Allah bagi jalan mudah, jalan senang, kenikmatan datang, tiba-tiba tak bawa balik kepada wa ilaina turja'un. Tidak dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak banyak sebut alhamdulillah. Cakap memang mudah kan? Tapi percayalah, kita susah. Orang kata apa? Susahnya nak sabar. Sebenarnya betul, susah nak sabar. Tetapi susah lagi nak syukur. Dalam kita susah nak sabar, dengan kesusahan, susah lagi kita nak syukur dengan kenikmatan. Buktinya, syukur itu sedikit, qalil. Kerana pada syukur itu ada kehendak, ada orang kata apa, sandarannya untuk ingat Allah. Ingat itu mesti bermula dengan kenal. Maka bila kata Allah bagi nikmat, orang tak ingat Allah. Contoh Allah bagi nikmat kasih sayang. Kita lihat. Berapa ramai bila sebut tentang kasih sayang. Kasih sayang ni paling mudah nak faham apa? Suami isteri lah. Mak ayah ni kita dah faham lah. Anak mak ni faham dah. Tapi yang paling trending sekali, itulah zaman sekarang. Orang panggil apa? Terpaling suami. Dia ada satu gelaran baru tu. Terpaling suami tu. Nak bagi tahu dialah yang pandai benar nak menata cara isteri dia, nak tunjukkan. Nak tunjuk apa? Allah bagi kasih sayang bukan nak menunjuk kau sayang. Allah bagi kasih sayang untuk kita bertanggungjawab membawa sayang itu nanti balik jumpa Allah. Bukan sayang tu untuk kau berhabis-habis kat dunia ni, kau bagi apa nak apa nak buat, berhabis. Sanggup buat apa sajalah. Sehingga nak menunjukkan yang sayang ni aku punya. Nampak? Sebut kadang-kadang Allah tapi tak selari dengan tindakan. Sebut cinta Allah tapi perbuatan tak sama. Bila sebut cinta Allah, yang mesti berlaku syariat Allah. Bila sebut cinta Allah, yang mesti berlaku adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bukan makin mendekat diri kepada makhluk. Bukan makin berkepit kulu kili macam belangkah tak boleh berpisah.
Kemana saja pergi, bang, abang janji nak jaga saya. Sekarang tengok abang asyik tak ada je. Ada sekali suami dia jadi jaga betul. Jadi jaga betul kat depan rumah dia. Geram betul aku kata, nak sangat aku jaga kau, aku jadi jaga tu. Jadi kat situ nikmat. Dan surah Ar-Rum ayat Allah bagi tahu dah perkahwinan ni. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tengok Allah bagi tahu ayat tu rumah tangga surah Ar-Rum ayat 21 ni. Kalau datanglah perkahwinan, wedding mana-mana, tersenyum simpul, tersipu-sipu pengantin ni buatnya. Amboi. Apa yang diingat tu? Apa yang diingat? Apa yang dilihat? Adakah dia melihat bahawa ya Allah, hebatnya engkau ya Allah? Ke dia lihat, hai ya Allah, cantiknya si aku, berseri-serinya, dialah satu-satunya isteri bidadari yang ada, tak ada yang lain dah. Oh, sedap cakap. Kan? Si suami, si isteri pula, suami pula best man win. Rasa macam, oh, boleh dapat isteri tu. Ni nikmat ni. Nikmat ini akhirnya manusia akan khianati. Walhal nikmat itu sepatutnya membawa kepada wa ilaina turja'un. Kembali kepada Allah dengan kita berazam untuk apa? Untuk pertama, mengesahkan Allah. Jangan berlaku syirik. Kalau dalam bab perbahasan rumah tangga, iman sekalian, ada perbahasan yang saya bawa. Saya namakan apa? Akidah songsang dalam rumah tangga. Akidah songsang dalam rumah tangga? Macam mana tu Ustaz? Dia macam gini. Ada isteri atau ada suami yang mana dia melihat diri dia itu memiliki sifat. Sifat apa? Oh, akulah satu-satunya yang disayangi. Maka di situ ada perbincangan bahawasanya dia buat semua benda bila sebut sayang ni, dia buat apa? Dia buat sayang semua ni adalah dengan apa? Untuk melihat. Untuk dapat perhatian. Dapat perhatian lah. Dapat perhatian. Isteri buat sayang tu sebab dia punya kan, suami dia punya, isteri dia punya. Jadi perbuatan dia punya tu akhirnya dia buat untuk dapat perhatian suami, bukan perhatian Allah. Hati-hati. Akhirnya berlakulah syirik yang tanpa sedar. Riak dia panggil ro'un, nak tunjuk. Ro'un. Ataupun diri yang mengata perkataan yang orang perempuan kadang dengar rasa macam trauma rasanya. Apa dia? Jangan duakan saya. Rasa macam dengar, abang jangan cakap macam itu bang, katanya. Jangan duakan saya. Tapi menduakan Allah tak apa. Walhal yang paling senang nak menduakan, nak diduakan Allah. Bukan isteri. Isteri sebenarnya dah diduakan pun. Bukan 2, 4, 5 dah. Allah, Rasul, mak ayah, isteri nombor 5 dah. Belum dengan kerja dengan apa lagi. Tapi yang senang, paling senang kita nak duakan Allah. Dalam diam-diam. Bermula dengan riak, bermula dengan ujub, bermula dengan sum'ah, riak, ro'un, dalam diam-diam, nakkan perhatian, nak diperhatikan. Dalam diam-diam, dia buat kebaikan, nakkan perhatian. Buktinya, bila tak diperhatikan, tidak mendapat pujian, maka kecil hati. Kecil hati katanya. Tak hati abang tak puji, tak hati. Dah bergaduh, dah bergaduh. Tak ingat itu, tak ingat ni. Udah bergaduh. Sibuk untuk mendapatkan perhatian makhluk. Tidak sibuk untuk mendapatkan perhatian Allah. Masing-masing tidak mengejar ridha Allah. Tidak mengejar cinta Allah. Akhirnya apa? Itulah akidah songsang tadi. Bertuhankan manusia tanpa sedar. Bila pasal suami isteri berlepas, anak pula bertuhankan anak tanpa sedar. Anaklah itu, anaklah ni, saya hidup sebab anak-anak. Kalau tak ada anak-anak, saya tak boleh hidup. Banyak perkataan-perkataan ini yang berlaku tanpa sedar. Contoh lagi mak-mak pula, kalau mak tak masak, mak tak bagi makan, kamu tak makan. Mak yang menentukan kejayaan hidup anak. Itu kadang-kadang tu yang mana tanpa sedar. Dalam surah Al-Hadid ayat 20. Allah bagi tahu harta anak ni untuk kamu bermegah-megah. Akhirnya rasa diri hebat. Kalau anak tu pandai bagus semua, rasa diri tu kan. Ini saya cerita ni adalah perjalanan yang mana bersalahan dengan sepatutnya. Allah bagi jalan kenikmatan, sepatutnya kita membawa kepada ketaatan. Nikmat, taat.
Taat yang nombor satu, mengesakan Allah. Dengan kita membesarkan dia. Wa rabbaka fakabbir, masya-Allah. Kita makin taat, dapat isteri baik, makin suka. Kita makin dekat pada Allah. Dapat isteri baik, dapat suami baik, dapat anak baik. Kita nampak Allah yang maha baik. Bukan nampak baiknya aku. Nampak baiknya anak ni. Nampak Allah maha baik. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah bagi nikmat. Kita nak buat baik dengan orang. Dengan hamba-hamba Allah. Sebenarnya bukan tunggu orang baik. Sebenarnya adalah kerana Allah yang baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kepada hamba-hambaku. Sebagaimana aku yang berbuat baik kepada kamu. Nampak? Bukan sebab nak anak tu balas baik, nak isteri balas baik, nak suami balas baik. Allah bagi nikmat suami, Allah bagi nikmat isteri, Allah bagi nikmat anak untuk kita berbuat baik kerana Allah dah ada kan, tu kira baik lah tu. Baiknya Allah. Ada kan. Kadang bila dah ada, mengada-ngada pula. Bila tak ada, mula terjari-jari. Bila dah ada, mula mengada-ngada. Perkataan mudah kan. Itu tak kena, ni tak kena. Sebab apa? Dia tak jadikan nikmat itu sebagai asbab untuk dia kembali kepada Allah. Sekali Allah bagi dia musibah pula. Payah nak faham dengan nikmat, aku bagilah pula susah. Tak nak ambil jalan Alhamdulillah, Allah bagi jalan Innalillah. Dengan innalillah baru kita kenal Allahu Akbar. Ini semua dari Allah. Barulah kita nak kenal Allah. Barulah kita nak kenal Allah. Jadi senang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat jemaah sekalian, dalam perjalanan perbahasan kita hari ini, kalau kita lihat perjalanan perbahasan kita hari ini, kita pergi pada kesimpulan insya-Allah. Dalam perbahasan kehidupan Siddiq, diri menterjemahkan kebesaran Allah, padanya itu ada lagi perbincangan apabila kejadian manusia. Itu ada dua jalur. Allah jalankan dalam perjalanan susah, Allah jalankan dengan perjalanan senang. Kedua-duanya itu adalah untuk menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi jemaah sekalian, bila kita ikut perbahasan ini dengan tertib, dengan Siddiq, lepas ni kita akan masuk pada perbahasan amanah. Lepas kita nampak kebesaran Allah, apa pula tata cara ataupun kaifiat, kaedahnya, bagaimana kita nak teruskan lagi perbahasan bila kita masuk pada fasa amanah nanti. Saya kira wallahualam cukup setakat tu, saya serahkan kembali kepada kekandanya. Ustaz diri kita, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz atas penyampaian yang pada malam ni. Dengar tak? Ada tak? Dengar. Okey. Tok dia kita tak ada. Keluar. Tak ada, tak tahu ke mana. Oh ya ke? Okey, serah pada ayahanda kita. Ya Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah atas penyampaian malam ini, walaupun kita bermula agak bukan agak lewat Ustaz tadi. Alhamdulillah penjelasan Ustaz tadi mendapat manfaat untuk kita semua. InsyaAllah untuk makluman semua rakan penonton semua, InsyaAllah bermula esok kita pagi akan ada slot tadabbur Quran bersama Datuk Profesor Dr. Muhammad Zulkifli di Muhammad Yusof untuk jam 7.30 pagi. Dan slot bicara online biasa kita malam, besok bermula jam 5.30 petang. Bermula esok dan seterusnya hingga ke akhir Ramadan insyaAllah. Dengan itu kita harap semua penonton jangan tak tengok sebab nanti ingat malam juga, tapi sebenarnya kita bermula 5.30 petang untuk malam esok. InsyaAllah besok malam petang kita akan bersama Datuk Rasidi juga dan juga tetamu Ustaz Muhammad Fazli Mustafa. Dan paginya kita dengan Datuk Zul dan juga Kori kita Kori pada Selangor ke Perak saya tak kuat pasti, tapi Kori Malaysia Ustaz Aiman Ridwan untuk malam esok insyaAllah. Untuk pagi esok insyaAllah.
Jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ashraf. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.